Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam video ulang kaji matematik kali ini. Sedar tak sedar kita dah masuk kepada video ulang kaji yang ke-26 sepanjang kita berada dalam musim PKP ataupun tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Jadi cikgu harap anda teruskan menonton video-video ulang kaji matematik ini supaya apa yang kita telah belajar dahulu tidak lupa. Baiklah, kita teruskan dengan tajuk kita yang seterusnya ataupun kemahiran kita yang seterusnya, iaitu kita nak menolak pecahan melibatkan nombor bulat, nombor bercampur dan pecahan wajar. Jadi penyebutnya tak besar sangat, penyebutnya adalah sehingga 10. Jadi hari ini kita buat lebih santai sedikit sebab kalau serius sangat stres juga. Hari ini kita akan belajar menolak pecahan tadi menggunakan bentuk lazim pecahan. Menggunakan bentuk lazim. Jadi bukan setakat tambah ataupun tolak sahaja yang ada bentuk lazim. Sekarang pecahan pun ada bentuk lazimnya yang sendiri. Kita masuk terus kepada soalan yang pertama. Baiklah, soalan yang pertama, 2/1/4 tolak 1/2. Soalan ini melibatkan nombor bercampur dan pecahan wajar. Kita nak gunakan bentuk lazim sebab cikgu rasakan bentuk lazim ini adalah kaedah yang paling mudah dan tidak mengelirukan pelajar. Kalau kita gunakan kaedah yang biasa, mungkin ada yang keliru, mungkin ada yang tak. Tapi kaedah bentuk lazim sangat-sangat membantu kita untuk melakukan soalan penolakan pecahan. Penolakan pun boleh kita gunakan, penambahan pun kita boleh gunakan. Yang pertama sekali, sebelum kita menjawab soalan pecahan, kita kena tentukan adakah penyebut itu telah sama. Ingat, untuk jawab pecahan, paling penting sekali, penyebut mesti sama. Kalau penyebut tak sama, kena samakan. Bagaimana untuk samakan penyebut? Boleh tengok video cikgu yang sebelum ini. Link, boleh tekan link. Tit. Okey, jadi ini adalah 4. Penyebut sebelah adalah 2. Bermaksud tak sama. Apabila tak sama, kita kena tukarkan dahulu menggunakan sifir. Sebab itulah dari dulu lagi, cikgu-cikgu anda semua mesti ingatkan supaya hafal sifir. Tiap hari ingatkan. Hafal sifir, hafal sifir, hafal sifir. Inilah kegunaannya. Jadi, sekarang kita nak tukarkan siapa? Kita nak tukarkan 2. Sebab 2 lebih kecil. Kalau fikir logik 4, macam mana kita nak tukarkan menjadi 2? Sebab kita nak gunakan sifir, darab. Jadi 2 boleh jadi 4. Di mana untuk tukarkan 2 adalah 2 darab 2. Kemudian 1 darab 2. Kemudian salin semula di bawah supaya kita tahu pecahan yang terbaru. Jadi 2, 1/4 masih sama, tolak. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Pecahan kita sekarang adalah 2/1/4 tolak 2/4. Okey, kita nak gunakan bentuk lazim. Jadi, kita terus buat bentuk lazim. Bentuk lazim pecahan adalah seperti ini. Ini adalah bentuk lazim pecahan. Nampak memang pelik, tapi inilah bentuk lazim dia. Jadi, dalam bentuk lazim ini ada 2 bahagian. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri dan kanan. Kiri ini adalah rumah untuk nombor bulat. Kiri adalah rumah untuk nombor bulat. Cikgu tulis bulat. Bulat, nombor bulat lah. Dan sebelah kanan adalah untuk kita tulis pecahan. Jadi, tempat ini sangat penting kerana nanti kita nak masukkan nombor-nombor yang ada ni mengikut rumah masing-masing. Jangan masukkan rumah bulat kepada rumah pecahan. Itu dah silap. Kita terus masuk kepada 2 soalan ya. 2/1/4. 2 adalah nombor bulat. Masukkan nombor bulat. Kemudian dalam 2/1/4 ni ada pecahan iaitu 1/4. Jadi tuliskan 2/1/4 tolak. Baiklah, dalam 2/4 tak ada nombor bulat. Nombor bulat nombor yang besar di depan ni, bapak dia tak ada. Jadi hanya ada pecahan. Bermaksud tulislah pecahan sahaja. 2/4. Okey, sekarang kita nak tolak pecahan. Seperti mana kita tambah pecahan? Hanya kita tambahkan nombor di atas, nombor pengangka. Begitu juga tolak. Untuk melakukan penolakan, hanya tolak nombor di atas saja, iaitu pengangka. Penyebut kita jangan kacau. Bermaksud sini 1 tolak 2. Masalahnya sekarang 1 mana boleh tolak 2? Sebab terlalu kecil.
Jadi, apa yang berlaku dalam penolakan bila nombor itu kecil, kita kena pinjam dengan kawan sebelah. Kita kena ambil daripada kawan sebelah. Ambillah daripada 2. 2, ambil 1 tinggal 1. Baiklah. Dalam pecahan, ini yang penting jangan letak 1 di sini. Itu adalah untuk penolakan biasa. Ini untuk pecahan berbeza. Jadi dalam pecahan kena bagi nombor, kena berikan ikut penyebut. Contohnya, penyebut di sini 4. Betul. Jadi kita kena tulis tambah 4. Sebab apa tambah 4? Sebab kita ambil 1 daripada sini. 1 dalam pecahan adalah 4/4. 4/4 sama dengan 1. Mana-mana pecahan yang mempunyai pengangka dan penyebut yang sama adalah sama dengan 1. Contohnya 6/6 sama dengan 1. 9/9 sama dengan 1. 10/10 sama dengan 1. Itu tips dia. Kalau nombor pengangka penyebut sama dengan 1. 1 yang penuh, 1 biji. Jadi sekarang 4 tambah 1, 5. 5 bolehlah kita tolak dengan 2. 5 tolak 2, tinggallah 3. 3 apa? 3/4. Kemudian 1 tolak tet. 1 tolak sifar lah, tak ada apa-apa. Jadi 1 kekal seperti biasa dan dapatlah jawapan kita, iaitu 1 3/4. Senang ke tidak? Senang. Bentuk lazim ini memang mudah. Kita masuk kepada soalan yang kedua, melibatkan nombor bercampur tolak nombor bercampur. 2 1/6 tolak 1 2/3. Yang pertama sekali wajib anda tengok adalah tengok penyebutnya adakah sama ataupun tidak. Tak sama, yang sebelah 6, sebelah 3. Tetapi kita boleh tukarkan. Bagaimana kita nak tukarkan penyebut ini? Kita mesti gunakan sifir. Jadi, kita tukarkan yang kecil. 3. Boleh ataupun tidak kita tukarkan kepada 6? Boleh, iaitu 3 darab 2. Setelah darab, dah tulis darab, kita tulis semula 2 1/6 tolak 1. 1 jangan ganggu, hanya tukarkan pecahan. 2 darab 2, 4/6. Dapatlah kita 2 1/6 tolak 1 4/6. Gunakan bentuk lazim. Okey, kita masukkan mengikut tempat masing-masing. Nombor bulat 2 1/6 tolak 1 4/6. Apabila kita telah masukkan seperti biasa dalam rumah masing-masing, terus lakukan penolakan. 1 tolak 4 tak cukup, kena pinjam 2 menjadi 1. Okey, sekarang berapa yang kita nak beri kepada 1? Adakah kita nak beri 4? 4 cikgu, sebab soalan 1 cikgu bagi 4. 4 lah. Ingat, dalam soalan ni tadi cikgu dah beritahu kena ikut penyebut. Kalau penyebut 9 bagi 9 lah. Kalau penyebut tu 7 bagi 7. Jadi penyebut di sini 6. Bermaksud kita kena bagi 7 pula. Kita kena bagi 6/6 ataupun kita boleh hanya tulis tambah 6. 1 tambah 6 7. 7 tolak 4. 7 tolak 4. 1, 2, 3, 4. Tinggallah 3. 3 apa? 3/6. Kemudian tolak nombor bulat di sebelah. 1 tolak 1, sifar. Kalau sifar tak perlu tulis lah. Jawapan kita yang tinggal adalah 3/6. Jadi adakah ini jawapan kita? Belum lengkap. Kita kena permudahkan pecahan ini supaya menjadi lebih kecil lagi. Dalam video sebelum kita dah belajar. Jadi gunakan kaedah pantas ataupun kaedah sifir tu. Jadi kita gunakan sifir 3. Sebab apa gunakan sifir 3? Sebab 3 dengan 6 ni ada dalam sifir 3. Kalau kita guna sifir 2, sampai tahun depan pun tak dapat jawab. Jadi gunakan sifir 3. 3 darab apa 3? 3 darab 1, 3.
3 darab apa? 6. 3 darab 2, 6. Jadi, jawapan yang kita dapat setelah dipermudahkan adalah 1/2. Selesai satu soalan. Soalan yang ketiga melibatkan nombor bulat tolak nombor bercampur. Nombor bulat ni dia tak ada anak dia, pecahan dia. Hanya dia sendiri saja, nombor bulat. 6 tolak 1, 2/7. Ada penyebut untuk nombor bulat di hadapan? Tak ada. Kita terus buat bentuk lazim. Aku bagi besar sikit. Seluas mata memandang. Okey, terus masukkan pecahan ataupun nombor tersebut dalam bentuk lazim. 6. 6. Anak dia tak ada, pecahan tak ada, biarkan. Tolak 1, 2/7. Okey, kita tolak seperti biasa, dimulakan dengan pecahan. Ini kita anggap sebagai sifar lah. Sifar tolak 2/7. Boleh ataupun tidak? Tak boleh, sebab sifar tolak 2 apa? Sifar tolak 2, tak cukup. Jadi apabila nombor di sini tak ada, kita kena cari, pastikan supaya nombor di sini pun ada. Bagaimana kita nak pastikan nombor pecahan pun ada? Kita kena lakukan pinjaman daripada 6. Ambil 6. Ambil 1 daripada 6. 6 ambil 1 tinggal 5. Berapa pecahan yang kita berikan di tempat kosong ni? Ikut penyebut. Jadi penyebut di sini adalah 7. Kita kena berikan pecahan. Jadi 7/7. Sekarang kedua-duanya dah ada pecahan. Tolakkan seperti biasa, di mana kita hanya tolakkan pengangka. 7 tolak 2 sama dengan 5/7. Nombor bulat, tolakkan 5 tolak 1, 4. Maka dapatlah kita jawapannya 4, 5/7. Jadi ada 3 soalan yang kita telah bincang dan ketiga-tiga soalan ini menggunakan bentuk lazim. Sebenarnya ada banyak lagi kaedah untuk kita lakukan penolakan pecahan ini. Tetapi cikgu rasakan kaedah bentuk lazim adalah antara kaedah yang mudah dan tidak mengelirukan anda. Boleh pilih mana-mana kaedah. Kaedah yang lama yang cikgu anda ajar pun boleh. Kaedah yang ini pun boleh. Jadi setakat itu sahaja perkongsian cikgu untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.